Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan kelas lagi, iaitu dengan bab 3 3.1 kuasa 2 dan punca kuasa 2. Jadi untuk pembelajaran kali ini, apa-apa pun sebenarnya cikgu nak bagi tahu. Ialah kalau kita belajar, kita kena tahu. Kalau kita belajar tu kita kena tahu apa yang kita nak kena tahu. Apa yang kita, apa orang panggil, objektif kita lah, hasil pembelajaran kita. Dan lepas kita belajar, kita kena tahu apa yang kita nak kena tahu. Jadi hasil pembelajaran yang pertama ialah kita dapat menentukan sama ada suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna dengan baik. Nombor 2, kita dapat menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2 dengan baik, dengan tepat. Dan nombor 3 yang terakhir sekali, kita dapat menentukan kuasa 2 suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi dengan baik. Tahukah anda yang sebenarnya kita hafal-hafal space semua ada banyak gunanya, dan ada banyak benda yang kita boleh gunakan benda tu dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk dalam bab ini kita mempelajari kuasa 2 dan punca kuasa 2. Kuasa 2 ni ada banyak dalam kehidupan seharian. Contohnya, sebagai contoh saya bagi padang. Sebagai contoh, padang futsal bawah 12 tahun. Kalau kita tengok, padang kan berbentuk segi empat. Ada yang segi empat sama, ada yang buat segi empat tepat. So sebagai contoh, katakanlah kita bayangkan ada satu segi empat tepat, sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Jadi dia punya panjang dia adalah sebanyak 50 meter dan tinggi dia sebanyak 50 meter juga. Jadi kalau kita tengok, untuk kuasa 2 dia ialah 5, untuk kuasa 2 apabila suatu nombor didarabkan dengan nombornya sendiri, maksudnya dirinya sendiri. Sebagai contoh, yang padang tadi, dia punya panjang dia ialah 50 meter dan tinggi dia ialah 50 meter juga. Jadi 50 darab 50, jadi bersamaan dengan 2500 meter. Jadi kalau kita tengok kan, dalam bahasa Melayu kuasa 2, dalam bahasa Inggeris ialah square. Tapi dalam bahasa Melayu square ialah segi empat, segi empat tepat. Jadi seperti yang kita tahu, luas bagi segi empat tepat ialah panjang darab dengan tinggi. Macam tadi saya beritahu tadi, ialah 50 meter darab dengan 50 meter, panjang dia darab dengan tinggi dia. Jadi luas bagi padang itu ialah 2500 bersamaan dengan 50 meter panjang darab dengan 50 meter tinggi. Jadi kita boleh tahu bahawa, kita boleh katakan bahawa yang square ni ataupun kuasa 2 ini berkait rapat dengan segi empat tepat. Sebagai contoh lain, ada banyak je sebenarnya contoh dalam dunia ni yang ada kuasa 2 punya contoh. Sebagai contoh lain lah, buku. Awak tengok, yang ni sama, yang ni pun sama. Ini ialah merupakan salah satu contoh kuasa 2 dalam kehidupan seharian kita. Lain-lain pula ada jubin ataupun Rubik Cube. Itu pun merupakan salah satu contoh kuasa 2 dalam kehidupan seharian kita. Secara umumnya lah, okeylah, katakanlah saya bagi ada 3 jenis kotak yang berbeza. So maafkan saya, yang kotak yang pertama tu dia salah sepatutnya dia satu je. Dia bukan 2 tau. Dia satu. Dia bukan ada 2, 1, 2 tau. Bukan. Salah. Dia sebenarnya satu. Saya ulang sekali lagi, dia sepatutnya satu. Dia bukannya satu. Dia bukannya 1, 2, 1, 2. Bukan. Dia satu. Tu salah tukang edit sebenarnya. Tapi
apa yang nak beritahu dia dalam katakanlah dalam kotak yang pertama iaitu 1 1 1 1 1. Dan dalam kotak tu kita tahu keluasan bagi segi empat yang tersebut ialah panjang dia 1 unit darab dengan tinggi dia 1 unit. So kuasa 2 dia ialah 1 darab dengan 1 bersamaan dengan 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1. Sebagai contoh lain, kotak yang nombor 2, yang ini untuk 2 pula, 2 unit pula. Okay, 2 unit, 2 atas, 2 tepi dan 2 bawah, 2 yang baring. So untuk 2 unit pula, kita tahu keluasan untuk sesuatu segi empat ialah panjang darab tinggi. Jadi so panjang dia ialah 2 darab dengan tinggi dia ialah 2. So 2 darab dengan 2 bersamaan dengan 2 kuasa 2 dan sama dengan 4. So dia. Yang kotak yang ketiga ialah kotak yang mempunyai 3 unit. Sebab 3 unit maksudnya 3 unit dekat panjang dia dan 3 unit untuk tinggi dia. So untuk mencari keluasan dia, kita akan mengira dengan 3 unit panjang darab dengan 3 unit tinggi. So 3 darab dengan 3 sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. Jadi kita tengok. So dalam kuasa 2 ini berkait rapat sangat dengan square ataupun segi empat. Seterusnya ialah kuasa 2 sempurna dan punca kuasa 2. Jadi kita tengok. Hai, pelajar jangan pelik pula kan. Kenapa pula cikgu letak kuasa 2 sempurna dengan punca kuasa 2 ni letak dalam satu, apa panggil, satu slide lah kan. Nak bagi penerangan satu slide. Jangan pelik-pelik. Sebab ia sebenarnya merupakan ada satu kaitan juga. Apa kaitannya? Kita tengok. Jadi kuasa 2 sempurna. Macam mana kita nak tahu kuasa 2 sempurna ni? So, sebenarnya kuasa 2 sempurna ialah kuasa 2 sesuatu nombor bulat. Jadi kita tengok sebagai contoh lah. Nombor bagi nombor 25. Nombor 25. Kita tengok 25 macam mana nak dapat 25. Iaitu 5 darab dengan 5. So 5 darab 5, kita tengok ada 2 nombor yang sama. So 5, nombor 5 darab dengan nombor 5. 5 darab dengan nombor dia sendiri. So 5 sama dengan 5 kuasa 2 lah kan. So 25 sama dengan 5 kuasa 2. Jadi 25 merupakan kuasa 2 sempurna. Bagi contoh lain pula ialah 100. Contoh lain 100 ya. So nombor 100. 100 macam mana kita nak dapatkan? Ada banyak nombor sebenarnya. Kalau kita darab dengan 2 nombor untuk mendapatkan 100 ada banyak. Tapi saya bagi satu contoh lah. Saya bagi satu contoh, 25 darab dengan 4. So 25 darab 4 kita boleh pecahkan lagi tau. So 25 kita boleh dapatkan dengan 5 darab dengan 5. So 4 pula kita boleh pecahkan dengan 2 darab dengan 2. So 5 darab dengan 5 dapat 25. Dan 2 darab dengan 2 dapat dengan 4. So kita tengok 5 darab dengan 5 darab dengan 2 darab dengan 2. Kita tengok. So 5 darab 2 dengan 5 darab 5 kita boleh asingkan dalam satu bracket, dalam 2 bracket yang berbeza. So 5 darab 2 darab dengan 5 darab 2. Kan pasangan yang secocok tu. So nombor yang sama darab dengan pasangan yang sama juga macam nombor 1. Macam kita tahu kuasa 2 ialah nombor yang darab dengan nombor dia sendiri. Jadi so 5 darab 2 darab dengan 5 darab 2 kan nombor yang darab dengan nombor dia sendiri kan. So ia merupakan 100 ini merupakan kuasa 2 sempurna juga. Macam mana kalau contoh yang bukan kuasa 2 sempurna? Sebagai contoh saya bagi satu contoh nombor 20. So 20. Macam mana nak dapatkan nombor 20? Actually ada 2 sebenarnya. 1 2 darab 10 lagi 1 4 darab dengan 5. So kita tengok. 2 darab 10 adalah 2 nombor yang berbeza, 2 pasangan yang berbeza.
Kalau 4 darab dengan 5 pun dua benda yang berbeza ataupun dua nombor yang berbeza. Pasangan yang tak secocok lah. Jadi 20 ini bukan kuasa 2 sempurna. Tapi kita tengok balik. Cikgu kata apa? Tadi kuasa 2 sempurna dan punca kuasa 2 sempurna, punca kuasa 2 ada kaitan, betul? Ya, betul. Ada kaitannya. Kalau kita punca kuasa kedua kan sesuatu nombor dan jawapan dia dapat nombor bulat, maknanya ia merupakan kuasa 2 sempurna. Sebagai bukti, sebagai contoh, kita ambil balik nombor-nombor tadi. So, punca kuasa 2, 25 bersamaan dengan 5. Nombor bulat. So, punca kuasa 2 tadi nombor 100. Punca kuasa 2 100 bersamaan dengan 10. So, tengok 5 kuasa 2 sama dengan 25. 10 kuasa 2 bersamaan dengan 100. Jadi, dua-dua tu nombor kuasa 2 sempurna, okey? Tadi nombor lain dan kuasa 2 tak sempurna tadi, nombor 20 tadi. So, punca kuasa 20 bersamaan dengan 2 punca kuasa 5. 2 darab punca kuasa 5. Ataupun dalam decimal point dia ataupun perpuluhan, kita boleh katakan 4.472. Jadi, ia merupakan bukan nombor bulat kan. Jadi, ia bukan kuasa 2 sempurna. Ada kaitan kan? Awak. Sini. Ya, cikgu. Keluasan padang tu ialah bersamaan dengan 100 meter square. Jadi, saya nak awak lari 20 pusingan. Catatkan masa. Okey? Baik. Kira-kira panjang buku ni 10 cm. Dan tinggi buku ni pun 10 cm. Keluasan meja ni pula 900 cm square. Agak-agak berapa bilangan buku yang boleh disusun dekat atas meja ni? Dah tengok kan tadi klip video tadi. Jadi kalau kita ambil secara dasarnya lah, kita buat satu ayat kan. Katakanlah kita buat satu ayat kan, kita ambil daripada situasi tadi, buat satu ayat. So, keluasan padang petang berbentuk segi 4 tepat tadi bersamaan dengan 100 meter square. So, jika atlet petang tadi dia kena lari mengelilingi padang selama 3 minit, dia lari padang selama 3 minit dan dia dapat lari sebanyak 20 pusingan. Jadi macam mana kalau kita nak tahu jarak dia berlari? Keluasan padang tu 100 meter. Lepas tu dia lari 3 minit bersamaan dengan 20 pusingan. Kita tengok. So, keluasan padang 100 meter. So, punca kuasa 200 bersamaan dengan 10. Sebab apa punca kuasa 200? Sebab dia punya keluasan 100 meter. Lepas tu padang tu berbentuk segi 4 tepat. Sebab tu punca kuasa 2 100. Untuk kita dapatkan panjang dia dengan sisi dia. So, panjang dia 10 meter, sisi dia panjang dia 10 meter, tinggi dia pun 10 meter juga. Jadi, kalau tengok untuk segi 4 tepat ada 4 sisi, betul? So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, 10 meter, ini 10 meter, ini 10 meter, ini pun 10 meter. Jadi, kalau dia dapat lari 20 pusingan, maknanya kalau satu pusingan dia dapat lari 1, 10 meter, 2, 20 meter, 30 meter, 40 meter. Satu pusingan 40 meter, 20 pusingan 40 darab dengan 20 bersamaan dengan 800 meter.
Kalau kita tengok tadi, meja yang dia bagi tadi, meja penjual buku tu berukuran seluas anggaran 900 cm. So meja keluasan dia 900 cm. So buku yang dipegang oleh penjual tu berukuran panjang dia 10 cm, tinggi dia 10 cm. Jadi dia nak cari bilangan buku yang dapat disusun atas meja. Jadi kita tengok keluasan meja tersebut ialah 900. So keluasan, luas meja tu kan segi 4 tempat kan. So luas dia ialah kalau luas dia ialah panjang darab tinggi. Panjang darab tinggi untuk segi 4 tempat ialah nombor yang sama dengan kuasa 2. So kalau kita nak cari bilangan sisi, bilangan panjang dan tinggi bagi meja tersebut, kita punca kuasa 2 kan. Jadi punca kuasa 2 900 bersamaan dengan 30 cm sisi. Jadi kalau satu buku bersamaan dengan panjang dia masing-masing 10 cm dan dia punya tinggi dia pun 10 cm. Jadi kalau awak tengok saya bagi contoh buku. Katakanlah ini 10 cm. So kalau kat meja tu disusun 900 meter, panjang dekat sini ni panjang tinggi dia ialah bersamaan dengan 30 cm. So 3 buku, 1 2 3. Kan satu buku 10 cm. 3 buku 30 cm lah kan? So kalau 3 buku 3 cm, so dekat tinggi pun dia boleh letak 3 buku. Dekat panjang pun dia boleh letak 3 buku. Sebab tadi dia punya keluasan dia 900. So, punca kuasa 2 900 sama dengan 30. So 30 panjang dan dia punya tinggi kan. So 30 30. So berbalik pada buku tadi, so dia boleh susun 3 buku ke atas, dan iaitu 3 buku memanjang dan 3 buku meninggi. Jadi dia boleh susun 3 darab 3 buku. Jadi 3 darab 3 buku jika disusun secara panjang dan tinggi membentuk segi 4 tepat bersamaan dengan 30 cm darab dengan 30 cm dah sama dengan 900. Jadi 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9 buah buku tersebut. Okey. Jadi lepas kita dah penat belajar je kan. Jadi cikgu nak bagi soalan pula. Saya harap ibu bapa dapat membimbing lah anak-anak yang tengah kelas ni. Okey. Okey. So then, ini soalan ekspres lah. Okey, saya harap ibu bapa dah bersedia kat tepi tu anak-anak yang murid-murid yang belum lagi panggil ibu bapa duduk tepi, boleh panggil ibu bapa duduk tepi untuk mengawasi supaya tak meniru, tak menipu. Yang penting yang tak puasa tu lagi kena tahan, okey? Kena puasa, okey? Dah besar dah. So, soalan ekspres. So, kali ni cikgu nak dengan menggunakan kalkulator. Cikgu bagi masa dalam masa 1 minit. Awak 1 minit, 2 minit lah sebab ada 10 soalan, betul? 2 minit bermula dari sekarang.
Saya rasa masa dah cukup ya. So ini jawapan dia. So boleh pause video, boleh hentikan jap video. Ibu bapa boleh tanda, ambil pen merah, tandakan right ataupun pangkah. Okey. Jadi kita beralih soalan kedua, soalan ekspres tanpa menggunakan kalkulator. Kita bermula, yang ni cikgu bagi masa 1 minit je. Bermula dari sekarang. Okey, masa dah pun tamat. So ini jawapan dia kat belakang. So ke ibu bapa yang tengah memahati-memahatikan anak-anak tu, bolehlah ambil pen merah dan tanda tik. Jangan nampak ada pangkah dan jangan denda kalau ada pangkah. Ibu bapa, insya-Allah kita belajar insya-Allah belajar sama-sama. Kita mendidik bukannya mendera. Kita tenaga pendidik cuba untuk bersedia upaya untuk memajukan generasi bangsa Malaysia ni. Okey, secara kesimpulannya. So, kesimpulannya saya buat kesimpulannya cikgu nak bagi tahulah. So, kuasa 2 ni suatu nombor ialah hasil darab nombor itu dengan nombornya sendiri. Sebagai contoh kuasa 29 sebagai contoh 9 dan 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2. So, kuasa 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. So, 3 darab dengan 3 nombor darab dengan nombornya sendiri. Itu ialah kuasa 2. Jadi kuasa 2 sempurna ni pula ialah kuasa 2 nombor bulat, sesuatu nombor bulat. Macam saya bagi tahu tadilah. Kuasa 2 sempurna ni dapat diperoleh dengan mendarab suatu nombor bulat dengan dirinya sendiri. Akhir sekali ialah punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 ialah suatu nombor yang didarabkan dengan dirinya sendiri dan menghasilkan nombor itu. Sesuatu nombor didarabkan nombornya sendiri dan dapat nombor itu. Faham tak? So, sebagai contoh 3 darab 3 sama dengan 3 kuasa 2 sama dengan 9. So, punca kuasa 2 9. So, 9 tu ialah punca kuasa 2 9 sama dengan 3. So, 9 tu ialah kuasa 2 bagi 3. Punca kuasa 2 9 sama dengan 3. Okey. So, apa-apa pun terima kasih kerana fokus. Kita sudah habis. Sudah habis dah pelajaran hari ni, okey. Jadi saya harap ibu bapa, anak-anak murid semua dapatlah enjoy dalam kelas semua, tak adalah stres-stres sangat ada fikir kelas. Dan dalam enjoy ni, dalam apa-apa semua, saya terlanjur silap kata semua. Saya harap awak semua maafkan saya. Tersalah kata, kesilapan semua datang daripada saya sendiri. Dan yang baik semua datang daripada Tuhan. Yang buruk datang daripada saya sendiri. Jadi sebelum mengakhiri video kali ini, saya ada satu benda nak bagi tahu, iaitu kelas yang lepas ni kita akan menghadapi ujian kecil dalam bab ini, okey? Ibu bapa jangan terlupa. Jangan lupa suruh anak-anak study ya. Yang anak-anak tu pun jangan lupa study, okey?
kita ada ujian kecil untuk kelas lepas ni dalam kelas online kita. Okey? Apa-apa pun, bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam satu Malaysia. Bye.